Oke, shalom dan selamat pagi kepada saudara dalam Kristus. Semoga kita terus diberkati oleh Tuhan Yesus, penyelamat kita. Minggu ini adalah Minggu Trinity yang kedua. Ayat permulaan diambil daripada 1 Yohanes bagi 2 ayat 28 berbunyi begini. Tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Seterusnya, sebelum kita meneruskan kebaktian online, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau terus memberikan kami kehidupan yang baru, nafas yang baru untuk kami terus meneruskan kehidupan kami di dunia ini, Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami meneruskan kebaktian online dalam suasana pandemik ini, Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bahagian di dalam kebaktian online ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Padri kami Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu disampaikannya Tuhan bukan dari kebijaksanaannya Tuhan Yesus, tapi semuanya Tuhan diturunkannya dari-Mu Tuhan Yesus. Kau berkatilah firman-Nya Tuhan Yesus, dan biarlah firman-Nya Tuhan terus bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kami Tuhan sebagai anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, malahan pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seterusnya doa hari ini. Ya Tuhan, Engkau mengajar kami bahwa setiap perbuatan kami tanpa kasih sayang tidak berbaloi. Utuslah Roh Kudus-Mu serta penuhi hati kami dengan kasih sayang-Mu yang cemerlang. Ikatan damai sejahtera sejati dan kebaikan yang mulia. Tampaknya sesiapa yang hidup dianggap mati di hadirat-Mu. Demi anak tunggal-Mu Yesus Kristus yang hidup dan memerintah dengan Bapa dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang Esa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita berkumpul di sini sebagai keluarga Allah dalam hadirat Bapa kita untuk memuji dan mengucapkan syukur, mendengar dan menerima firman kudus-Nya, membawa kepadanya keperluan dunia, memohon ampun segala dosa kita dan memperoleh kasih karunia-Nya, agar melalui anaknya Yesus Kristus kita menyerahkan diri kepada pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita dan kebenaran tidak ada pada kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah yang setia dan adil akan mengampunkan dosa kita dan menyucikan kita daripada segala yang salah dan tidak benar. Oleh yang demikian, marilah kita mengaku dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Pengakuan dosa umum. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di surga, kami telah berdosa terhadap Engkau dan manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan kami sendiri yang disengajakan. Kami benar-benar menyesal dan bertobat akan segala dosa kami. Oleh sebab nama Yesus Kristus mati untuk kami, ampunkanlah segala dosa kami lepas, dan semoga kami melayani Engkau dalam kehidupan yang baru, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang berkuasa, yang mengampuni mereka yang benar-benar bertobat mengasihi kamu, mengampuni dan bebaskan kamu daripada segala dosa kamu, menetapkan dan menguatkan kamu segala kebaikan serta melihara kamu dalam kehidupan kekal. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya Tuhan, bukakan bibir kami, dan kami akan mengisytiharkan pujian-Mu. Marilah kita menyembah Tuhan, segala pujian kepada nama-Nya. Semua kemuliaan kepada Allah Bapa, kepada Anak, kepada Roh Kudus, seperti pada awal, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Seterusnya bacaan Veneti. Marilah kita bernyanyi kepada Tuhan, bersorak-sorai dengan kejayaan-Nya kepada penyelamat kita. Marilah kita menghadap-Nya dengan kesyukuran dan menyanyikan mazmur kepada-Nya dengan sukacita. Tuhan ialah Allah yang maha besar dan Raja yang maha besar, lebih tinggi daripada segala Tuhan. Di tangannya terletak kedalaman bumi, puncak gunung pun miliknya, laut miliknya, dan dialah yang menciptakannya. Tangannya membentuk daratan kering. Marilah kita menyembah dan bersujud dan berlutut di hadirat Tuhan, pencipta kita.
Dialah Tuhan Allah kita, kita umatnya, dan domba pada rumputnya. Jika hanya kamu dapat mendengar suaranya hari ini, kerana dia akan datang menghakimi kita. Dia akan menghakimi dunia dengan kebenaran dan umatnya dengan benar. Kemuliaan kepada Allah Bapa, pada Anak, kepada Roh Kudus, seperti pada awal, sekarang, dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera kepada semua umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja Syurgawi, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami ucapkan syukur kepada Engkau, kami memuji Engkau kerana kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah tangan kanan Bapa, terimalah doa kami. Engkau saja yang kudus, Engkau saja Tuhan, Engkau saja yang Maha Tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Seterusnya kita dengarkan pelayanan firman Tuhan. Bacaan diambil daripada 1 Samuel bab 15 ayat 34 hingga 35 dan disambung 1 Samuel bab 16 ayat 1 hingga 13. Kemudian Samuel pulang ke Rama dan Raja Saul pulang ke rumahnya di Gibeah. Sampai akhir hidupnya Samuel tidak pernah lagi bertemu dengan Raja Saul. Tetapi Samuel sedih kerana Tuhan menyesal kerana melantik Raja Saul menjadi Raja Israel. Ayat bab 16 ayat 1 hingga 13. Kemudian Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagikah engkau bersedih hati kerana Saul? Aku sudah menolak dia sebagai Raja Israel. Sekarang bawalah minyak zaitun dan pergilah ke Bethlehem kepada seseorang yang bernama Isai, kerana aku sudah memilih seorang daripada anaknya untuk menjadi raja." Samuel berkata, "Bagaimanakah mungkin aku membuat demikian? Jika Raja Saul mendengar hal ini, tentu baginda akan membunuh aku." Tuhan menjawab, "Bawalah seekor anak lembu dan berkatakanlah bahawa engkau pergi ke sana untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jemputlah Isai kepada upacara persembahan korban itu. Aku akan memberitahu engkau apa yang harus aku lakukan. Orang yang aku tujukan kepadamu harus engkau lantik menjadi raja." Samuel melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia pergi ke Bethlehem dan para pemimpin kota itu datang menjemputnya dan gemetar ketakutan. Mereka bertanya, "Adakah lawatan Tuhan membawa kesejahteraan?" "Ya," jawab Samuel. "Saya datang untuk mempersembah korban kepada Tuhan. Sucikan diri kamu dan ikutlah saya." Dia juga menyuruh Isai dan anak-anak menyucikan diri dan menjemput mereka ke upacara persembahan korban itu. Apabila mereka sudah berkumpul, Samuel dan Ilhab dan anak Isai, dia berfikir, orang yang berdiri di hadapan Tuhan itu tentulah yang dipilihnya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan perhatikan tinggi dan badannya, kacak rupanya. Bukan dia yang aku kendaki. Aku tidak menilai seperti cara manusia menilai orang. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Selepas itu, Isai memanggil anaknya Abinadab, lalu menyuruh dia menghadap Samuel. Tetapi Samuel berkata, dia juga tidak dipilih oleh Tuhan, kerana Isai menyuruh Shima menghadap. Samuel berkata, dia juga tidak dipilih oleh Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 orang anaknya menghadap Samuel. Tetapi Samuel berkata, tidak seorang pun antara mereka yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian Samuel bertanya kepada Isai, hanya inikah anak lelakimu? Isai menjawab, masih ada seorang lagi yang bungsu, tetapi dia sedang menggembala domba. Samuel berkata, suruhlah orang memanggil dia, kerana kita tidak akan makan bersama-sama sebelum dia datang. Oleh itu Isai menyuruh orang memanggil anak bungsunya. Ternyata dia seorang pemuda yang kacak, sehat dan matanya bersinar. Tuhan berfirman kepada Samuel, inilah orangnya, lantiklah dia. Samuel mengambil minyak zaitun lalu melantik Daud dan melumuri kepala Daud dengan minyak di hadapan semua abang Daud. Ketika itu juga roh Tuhan menguasai Daud dan menyertai dia sejak hari itu. Kemudian Samuel pulang ke Rama. Inilah firman Tuhan. Bacaan diambil daripada Mazmur 20 ayat mulaan sampai habis. Mazmur 20 ayat mulaan sampai habis. Untuk memimpinku ya, Mazmur Daud. Semoga Tuhan mengabulkan doamu pada waktu kesusahan. Semoga kuasa Allah Yakub melindungi kamu. Semoga dia menghantar pertolongan dari rumahnya dan memberi kamu bantuan dari Bukit Sion. Semoga dia menerima segala persembahanmu dan berkenan pada segala korbanmu. Semoga dia memberi kamu keinginanmu dan menjayakan segala rancanganmu. Lalu kami akan bersorak-sorak kerana kemenanganmu.
dan merayakan kemenanganmu dengan memuji Allah kita. Semoga Tuhan mengabulkan segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada raja pilihannya. Dari surganya yang suci, Tuhan mengabulkan permintaannya. Oleh kuasa Tuhan, raja mendapat kemenangan yang besar. Ada orang bergantung pada kereta kuda mereka, yang lain pada kuda mereka, tetapi kita yakin akan kuasa Tuhan Allah kita. Mereka akan tersandung dan jatuh, tetapi kita akan bangkit dan diri teguh. Berikanlah kemenangan kepada Raja, ya Tuhan. Jawablah kami apabila kami berseru. Semua kemuliaan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti pada awal, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 17. Oleh itu kami sentiasa tabah hati. Kami tahu bahawa selama kami tinggal di dalam tubuh ini, kami jauh dari tempat tinggal yang akan kami diami bersama-sama Tuhan. Hidup kami berdasar kepercayaan kepada Kristus dan bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Itulah sebabnya kami tabah hati. Kami lebih suka meninggalkan tubuh ini supaya dapat tinggal bersama-sama Tuhan. Oleh itu, kami ingin menyenangkan hati Tuhan, baik selama kami di tubuh ini, di sini ataupun di sana. Hal itu demikian kerana kita semua harus menghadap Kristus yang akan menghakimi kita semua. Setiap orang akan mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya di dunia ini, perbuatan baik ataupun jahat. Kami mengetahui apa artinya takut pada Tuhan. Itulah sebabnya kami berusaha menyakitkan orang lain. Allah mengenal kami dengan sepenuhnya dan kami juga berharap kamu mengenal kami dengan baik. Kami tidak mahu membanggakan diri di hadapan kamu. Sebaiknya kami hanya boleh memberikan alasan yang baik supaya kamu boleh bangga dengan kami. Dengan demikian, kamu dapat menjawab orang yang mementingkan rupa orang dan bukan sifat mereka. Jika kami nampaknya gila, hal itu bukan kepentingan Allah. Untuk kepentingan Allah. Jika kami nampaknya waras, hal itu untuk kepentingan kamu. Kami dikuasai oleh kasih Kristus. Kami sedar bahawa satu orang, iaitu Yesus Kristus itu sudah mati untuk semua orang. Hal ini bererti bahawa semua orang sudah mati secara rohani. Kristus mati untuk semua orang supaya orang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia yang sudah mati dan dibangkitkan untuk kebaikan mereka. Oleh itu, kami tidak lagi menilai seseorang menurut penilaian manusia. Dan dahulu kami memang pernah menilai Kristus menurut penilaian manusia. Tetapi sekarang tidak lagi. Apabila seseorang bersatu dengan Kristus, orang itu menjadi manusia baru, yang lama sudah lenyap dan yang baru bermula. Ini firman Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini diambil daripada Injil Markus bagi 4 ayat 26 hingga 34. Kemuliaan kepada Kristus penyelamat kita. Markus bagi 4 ayat 26 hingga 34. Yesus berkata lagi, apabila Allah memerintah, keadaannya dapat diumpamakan seperti seorang yang menabur benih di ladangnya. Pada malam hari dia tidur, pada siang hari dia bekerja. Sementara itu benih itu terus-menerus tumbuh dan membesar. Orang itu tidak mengerti bagaimana hal itu berlaku. Tanah itulah yang menumbuhkan tanaman sehingga berbuah, mula-mula pucuk, kemudian bulir, dan akhirnya buah. Manakala buahnya masak, orang itu pun mula menuainya, kerana musim menuai sudah tiba. Bagaimanakah keadaannya apabila Allah memerintah? Tanya Yesus. Perumpamaan apa yang dapat kita gunakan untuk menerangkannya? Keadaannya seperti berikut. Biji sawi adalah benih yang terkecil dunia. Seseorang mengambilnya lalu menanamnya di tanah.
Beberapa waktu kemudian, benih itu tumbuh dan menjadi yang terbesar di antara segala tumbuh-tumbuhan. Cabangnya rimbun, sehingga burung datang membuat sarang di bawah keteduhannya. Demikianlah Yesus mengajar dengan menggunakan banyak perumpamaan seperti itu. Dia mengajarkan perkabaran itu sejauh mana mereka dapat mengerti. Dia sentiasa menggunakan perumpamaan apabila mengajar, tetapi manakala dia sendirian dengan pengikutnya, dia menjelaskan segala-galanya. Inilah Injil Kristus. Pujian kepada Kristus, Tuhan kita. Salam selamat pagi semua dan selamat bertemu baru dalam kebaktian online kita. Dan sekarang kita masuk dalam minggu kedua waktu Trinity. Jadi pada pagi ini pastor akan sambung balik ke khotbah daripada buku Samuel. Kita akan minggu lepas kita tengok macam mana orang Israel minta seorang raja kepada Raja Saul, ke Nabi Samuel, dan Samuel tidak berkenan, tidak suka kepada mereka, tapi Tuhan beritahu mereka, biar sajalah mereka dapat raja juga. Mereka memang degil, seperti mana mereka merotak melawan Aaron dan Moses zaman dulu, macam tu juga mereka memerotak lawan kau. Bukan kau yang dia reject, tapi dia reject aku. Itu kata Tuhan Allah kita kepada Samuel. Kemudian di minggu ini kita akan tengok kisah Samuel mengurapi seorang yang diletakkan Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Mari kita berdoa. Bapa di surga dalam kuasa, syukur kasih Tuhan, kasih kurnia-Mu sekali lagi kita dapat adakan kebaktian online Tuhan. Di Tuhan saya berdoa, tolong kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, supaya boleh mengertinya dan boleh mengamalkan kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saya berdoa agar Kau tolong saya hamba mengkongsikan firman-Mu, biar boleh kongsi dengan betul dan jelas pada mereka yang dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, segala syukur beri padamu. Dalam nama Tuhan Yesus syukur. Amin. Hey, so selamat pagi dan welcome kepada kebaktian online kita. Jadi minggu lepas kita dengar bahwa Israel telah meminta ataupun menuntutkan seorang raja untuk memerintah mereka supaya mereka sama seperti bangsa-bangsa lain. Jadi Samuel protes, dia tidak mau. Tapi Tuhan membenarkan, membenarkan. Sebab kalau dia reject Samuel, bukan dia reject Samuel sebenarnya, tapi mereka rejectkan Tuhan. Ya. Tuhan juga beritahu mereka bahwa tindakan orang Israel ketika itu apabila mereka marah, sama tindakan mereka yang mereka lakukan terhadap Moses dan juga pada Aaron dalam buku Kejadian, buku Keluaran bagi 16 ayat 8 gitu. Jadi kita tidak boleh mengganggukan rancangan Tuhan apabila dia sudah membenarkan perkara itu. Kalau kita mengganggu rancangan Tuhan, artinya kita memberontakkan kepada Tuhan, kita rebel Tuhan. Jadi perkara itu tidak bagus. Itu sebab kalau kita baca buku Samuel ni seterusnya, kita tengok Raja Daud itu, dia tidak mau membunuhkan Raja Saul apabila dia punya peluang untuk membunuhkan Raja Saul ketika itu. Kita tengok dalam Samuel 24 dan juga pada Samuel 26. Itu yang tengok daripada buku Samuel tu. Jadi sekarang kita tengok Samuel mau pergi mengurapikan seorang raja untuk menggantikan Raja Saul. Karena Tuhan sudah menolakkan Raja Saul, sebab Raja Saul ni sudah tidak mengikuti ataupun sudah mengingkarikan perintah Tuhan. Jadi itu yang kita mau tengok di petikan ini. Petikan kita hari ini adalah daripada 1 Samuel bagi 15 ayat 34 hingga ke 1 Samuel bagi 16 ayat ke 13. Ini adalah cerita tentang Samuel akan mengurapi Daud untuk menjadi raja yang akan datang. Jadi kita akan belajar di sini untuk mentaatikan Tuhan Allah kita. Supaya kita beri impact kepada orang lain. Ingat kita juga supaya kita jangan berhenti belajar dan supaya kita akan membinakan kita punya karakter, membinakan karakter ataupun cultivate kita punya karakter. Tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah pelajaran yang kita belajar daripada bapa sesuatu negara itu. Pernah dengar bapa negara?
Sebab kamu pernah dengar, kalau dalam Malaysia kita dengar, kita orang kata, contohnya, Tengku Deraman adalah bapa kemerdekaan. Siapa tahu Razak tu jadi bapa apa? Ada orang kata dia bapa pembangunan, dan banyak bapa apa lagi lah. Habis itu bapa transformasi, Tun Dr. Mahathir pun kata orang bapa pembaruan, pembangunan juga. Tapi setengah Najib apa? Ada orang kata Najib dulu Perdana Menteri, setengah orang kata dia bapa penyambun. Mungkin betul juga, tapi itu kata orang lah. Tapi kalau keluar jangan cakap itu. Nanti orang kata kita tidak menghormati kita punya pemimpin. Dan sekarang ada orang kata Tan Sri Muhyiddin ni bapa stay at home. So, sekarang semua tinggal di rumah saja. Itu kata-kata gurau orang ramai Jadi jangan ambil berat tu. Tapi apa yang mau kita kongsikan pada kita hari ini ialah tentang apa yang kita belajar daripada bapa yang bina satu negara tu, Father of the Nation. Sebab minggu ni kebetulan juga adalah Hari Bapa. Hari Bapa. Jadi saya fikir baik kita belajar daripada bapa yang membinakan sesuatu negara itu ataupun Father of the Nation tadi. Dan selalu kita apabila orang baca Bible ini, Samuel ini, orang selalu tengok cerita tentang David saja ataupun tengok cerita ni daripada perspektif David. Tapi hari ni saya mau bawa kita tengok daripada mata Samuel, daripada mata Samuel. Sebab saya tahu Samuel ini adalah seorang bapa yang membinakan negara Israel ni, dan dia ni telah menyatu padukan bangsa Israel ketika itu sebagai gam hingga kepada Saul ni raja ni. Jadi Samuel ni dia mengajar kita apa artinya kita mengikuti Tuhan Allah kita dan berapa pentingnya untuk kita sentiasa taat kepada Tuhan Allah kita. Jadi Samuel ni sekarang dia ni adalah seorang padri yang sudah tua. Saya fikir dia padri yang sudah sangat tua, dan Samuel ni juga telah melayani sebagai seorang hakim-hakim ataupun penghulu yang teragung pada zaman hakim-hakim. Dia ni juga adalah seorang nabi yang pertama ataupun nabi yang agung yang melatihkan orang Israel jadi raja ketika itu. Jadi petikan kita hari ini dia meliputi waktu di mana Tuhan Allah telah mengata diri dia, saya sudah tidak berkenan dengan Raja Saul. Tuhan sudah tidak berkenan dengan Raja Saul. Jadi dia sudah memilihkan seorang untuk diraja. Walaupun dia akan dimahkotakan beberapa tahun kemudian. So dari sinilah kita akan tengok apa yang kita boleh belajar daripada Samuel dalam petikan ini. Dan kita tengok Samuel ni, dia dengan setianya dia mengikuti arahan Tuhan, dan dia juga ikut Tuhan macam mana nak memilih orang untuk menggantikan Raja Saul ni. Apa yang kita belajar sini? Yang pertama sekali, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat pada Tuhan. Itu sangat penting. Kita harus taat pada Tuhan. Saya baca daripada 16 ayat 3 ke 4. Dia kata, 16 3 4. Jemputlah Isai ke upacara persembahan korban itu. Aku akan beritahu engkau apa yang harus engkau lakukan. Orang yang aku tunjukkan kepadamu harus engkau lantik menjadi raja. Samuel melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia pergi ke Bethlehem, dan para pemimpin kota itu datang menyambut dia dengan gemetar, ketakutan. Mereka bertanya, adakah lawatan Tuhan membawa kesejahteraan? Terjawab mereka. So yang pertama sekali kita harus taat pada Tuhan. Jadi Samuel ini dia sudah terkenal dengan ketaatan ataupun obedient pada Tuhan. Jadi kalau aku baca buku Samuel ni daripada bab pertama kedua, kita tengok Samuel ni sejak kecil lagi dia sudah melayani bersama dengan Padri Eli, Imam Eli kita kata, dan dia juga sudah belajar mendengarkan suara Tuhan. Jadi sepanjang hidup Raja Samuel ni, dia tidak mau perkara lain selain daripada mentatikan Tuhan Allah. Jadi kita tengok petikan kita baca tadi, sebelum petikan baca tadi,
kita tengok tadi bahwa dia telah beritahu Raja Saul, dia sangat kecewa dengan Raja Saul kerana Raja Saul tu tidak mentaatikan firman Tuhan dan membiarkan raja orang yang kafir, yang jahat itu hidup. So, dia beritahu Saul, harimu akan sudah sampai, Tuhan tidak berkenan kamu. Tuhan sudah tidak berkenan kepada kamu lagi. Kemudian kita baca dalam firman Tuhan bahwa Samuel telah membunuhkan raja itu sendiri. Okey, dirinya sendiri. So, pemberitaan firman Tuhan kita hari ini menunjukkan bahwa Samuel juga sedih dengan raja itu. Dengan raja siapa? Raja Saul tadi. Walaupun dia belum mati. Tapi kenapa dia sedih? Sebab walaupun dia belum mati, tapi dalam mata Tuhan dia sudah mati. Kenapa sebab itu? Sebab dia ni sudah tidak taat pada Tuhan. Dan apabila dia tidak taat pada Tuhan, Tuhan sudah reject dia. Tuhan sudah, I'm done with you. Dia tidak berkenan dengan Saul lagi. So, apabila Tuhan sudah meninggalkan Raja Saul, artinya apa? Roh Kudus Tuhan tidak ada sama Raja Saul. So, apabila Tuhan tidak minta kita, artinya kita sudah mati. Itulah maksud saya tadi. Walaupun Raja Saul tadi belum mati, tetapi dia sudah mati di mata Tuhan. Okay? Jadi, perhatikan cabaran yang Samuel ini hadapi apabila dia mau taat kepada Tuhan. Okey, dia harus meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke Bethlehem, untuk pergi ke tempat Jesse tinggal ataupun Isai tinggal tadi. Dan jalan itu akan bawa dia laluikan kuasaan Raja Saul tadi. Dan Raja Saul ni dia masih marah lagi. Dan kalau dia tahu yang Samuel ni akan melantikkan seorang raja mengganti dia, tentu dia tidak ragu-ragu lagi untuk membunuhkan Nabi Samuel ni tadi. Okay. Tetapi Nabi Samuel ni tetap ikutkan perintah Tuhan untuk pergi ke Bethlehem untuk mencirikan ataupun mengurapikan anak Isai untuk menjadi seorang raja tadi. Jadi Samuel, walaupun dia takut, dia tanya kepada Tuhan Allah, macam mana kita pergi sana? Jadi Tuhan Allah pun beri dia cerita, beri dia cover story. Dia beritahu, beritahu sana yang kamu akan buat miring, buat persembahan, dia kata. Dan apabila pergi sana, pastikan kamu jemputkan keluarga Isai ataupun Jesse, ya, pergi sana. Okey, Jesse. Itulah kebenarannya, kamu jemput dia. Kemudian dia kata, kamu akan urapi seorang sana untuk yang saya beritahu kamu untuk menjadi raja yang akan datang. Okey, dia datang. Okey, jadi kamu tengok sini, kenapa Tuhan Allah tidak beritahu dengan terus terang? Siapa yang patut dia diurapikan oleh Samuel apabila sampai Bethlehem tadi? Dia tidak beritahu kamu pergi ke Bethlehem, kemudian kamu terus pergi urapikan David sebagai raja, anak Jesse yang muda sekali, dia kata. Okay. Tidak, kenapa? Sebab saya percaya Tuhan Allah juga, dia orang kata misi dia ni, dia mau suruh kita macam ada satu perkara rahsia, tunjuk kita dia satu perkara yang dia rahsia sini. Dia mau suruh kita pergi tau. Pergi, apabila aku pergi, baru dia bagi tahu perintah seterusnya. Kalau kita baca Bible tengok, bukan dengan Samuel ni saja. Apabila dia panggil Abraham untuk pergi ke tanah janji Tuhan, dia pun cakap dia kata, pergilah kamu ke bagi tanah yang saya tunjuk pada kamu, dia kata. Dia tidak beritahu Abraham macam mana pergi sana, siapa jumpa sana, tidak. Jadi Abraham apabila dia mentaati Tuhan, firman Tuhan, dia pergi saja. Dia tidak tanya siapa si jumpa sana dan apa berlaku sana, dia tanya itu. Itu menunjukkan dia ini taat kepada Tuhan dengan firman Tuhan dan juga menunjukkan dia beriman. Jadi Samuel juga macam tu. Tuhan tidak beritahu dia dengan detail. Kau pergi ke Bethlehem, panggil keluarga Isai, kemudian kamu urapikan anak yang bungsu sekali, yaitu David di raja. Dia tidak cakap itu. Dia suruh Samuel pergi. Okey. Okey. Jadi Tuhan buat macam tu kenapa? Supaya kita banyak bergantung pada dia.
Kalau dia terus kita pergi direct, nanti kita kata, oh saya sudah tahu benda ni, dan kita buat ikut suka hati saja. Jadi Tuhan suruh kita bergantung pada dia, jadi kita pergi langkah selangkah, step by step. Okey, tapi apa yang kita suruh kamu tengok sini, ialah kita tengok sini, bahawa Samuel ini dia memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan kita baca ayat 4 tadi, dia kata Samuel melakukan apa yang difirman Tuhan padanya. Dia pergi ke Bethlehem, dan dia pergi ke Bethlehem. Okay. Dia pergi ke Bethlehem, dan apabila dia pergi ke Bethlehem, apa berlaku? Kita tengok tadi para pemimpin sana menyambut dia dengan gemetar. Kenapa? Apa sebabnya para pemimpin itu menyambut Samuel dengan gemetar? Itu yang kita harus tahu. Walaupun Samuel itu seorang nabi, profet, tapi kenapa mereka gemetar? Saya percaya mereka gemetar sebab dia sudah dengar Samuel ni telah membunuh Raja Agag itu, ataupun raja orang Amalek tu, raja orang kafir tu, yang Saul tidak bunuh. Jadi dia minta pedang daripada Saul, kemudian dia mencincang sendiri raja tu. Ya, sebab mereka tu dan Tuhan. Kemudian juga saya percaya mereka gemetar takut karena Samuel ni betul-betul jadi spokesman Tuhan Allah. Dia ni bukan sebarang orang. Okey, dia ni bukan sebarang orang. Jadi saya ingatkan kita saudara, kita sebagai bapa, sebagai orang tua rumah kita, kita juga harus taat pada Tuhan, harus dengar firman Tuhan. Seperti mana Nabi Samuel ni obey pada Tuhan, kita juga harus taat pada Tuhan dengan cakap Tuhan. Okey, dengan Tuhan. Itu sangat penting bagi kita. Kita harus ikut apa yang Tuhan cakap pada kita. Jadi sangat penting saudara untuk kita mentaati firman Tuhan. Jadi saya ulang balik, kita sebagai bapa ataupun dari datuk-datuk nanti kalau dah cucu, kita juga harus taat pada Tuhan. Sebab apa? Sebab perkara ini akan mempengaruhi orang di belakang kita. Generasi yang kita pimpin sekarang ni, mereka akan dipengaruhi. Hidup kita ni harus beri impact kepada mereka. So, kalau kita taat firman Tuhan, taat ajaran Tuhan, orang akan lihat, anak cucu akan lihat, generasi akan lihat, dan mereka juga nanti akan terus taat pada Tuhan. Jadi itu sangat penting, sangat penting. Okey, so itu yang sahabat kamu tengok sini. Okey, dan kita tengok sini juga bahawa kita jangan kita berhenti belajar, nanti belajar. Kita tidak boleh berhenti belajar. You cannot stop learning. Kita cuba kita fikirkan Samuel ini. Dia telah berfirman dengan Tuhan dengan begitu lama. Dia telah dengar firman Tuhan begitu lama. Saya cakap tadi, daripada sejak kecil dia dengar firman Tuhan. Dan sekarang umur dia setua. Kalau orang kerja sekarang sudah dalam kemuncak, dia tahu, sudah dalam kemuncak kerjaya dia Samuel ni. Tetapi walaupun macam itu, dia masih mentaatikan firman Tuhan ni. Masuk menunjukkan sini bahawa dia ni terus belajar, dia tidak berhenti belajar. Okey, dan mengurapi David ini sebagai untuk menjadi seorang raja, itu adalah saya fikir orang kata, boleh katakanlah sekarang dalam bahasa Bible, batu penjuru dalam kerjaya Nabi Samuel ni. Okey, dia, tapi dia masih juga dia arif tentang kehendak Tuhan, tu Samuel ni. Jadi kita tengok Samuel ni, dia dalam Samuel ni kita sebab kamu tengok ayat 6, apa ada ayat 6 ni. Apabila mereka sudah berkumpul, Samuel nampak Eliab anak Isai. Dia berfikir, orang yang berdiri di hadapan Tuhan ini tentulah orang yang dipilihnya. Okey, apa yang berlaku sini? Samuel ni dia menduga bahawa anak Isai itu, Eliab tu tadi, yang Tuhan suruh dia raja. Tetapi Tuhan berfirman pada dia. Apa firman Tuhan? Tuhan berfirman kata ini, jangan perhatikan tinggi badannya atau kacak rupanya. Bukan dia yang aku kehendaki. Aku tidak menilai orang seperti cara manusia menilai orang. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Okey. Ini yang Samuel terkejut ni. Kenapa? Sebab dia tengok
Eliab itu tadi, anak Isai, anak sulung dia. Dia mempunyai tubuh badan yang bagus, yang cantik. Dia kata, oh mungkin ini yang suruh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak suruh dia rapikan tu. Okey, saya baca ayat ni balik. Ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan perhatikan tinggi badan dan kaca rupanya, bukan dia yang ku kehendaki. Aku tidak menilai orang seperti cara manusia menilai orang. Manusia menilai rupa, tetapi aku melihat hati. Okey. Ini betul tau. Kita kalau tengok orang kan, kalau kita tengok orang tu berbadan tegap, handsome, kacak, dia punya badan atletiknya badan, oh ini orang dia bagus. Itu pandangan kita. Tetapi Tuhan kata, dia kata, aku melihat hati. Okey, melihat hati. Dengar. Apabila Tuhan kata melihat hati, tahu, dia bukan tengok hati kita ini organ kita ini. Bukan melihat hati dalam badan ini organ. Tuhan tidak melihat itu. Yang itu betul hati. Apa dia tidak melihat organ di mana darah kita mengalir, hati yang pam darah atau sebagainya. Dia tidak melihat itu. Okay. Apa maksud Tuhan sini? Dia bercakap tentang apa orang kata, kita punya kemauan itu, the center of one will. Apa yang kita mau tu, kita punya emosi, kita punya intelek, kita punya keinginan, dan juga kita punya kerohanian itu. Itu maksud Tuhan sini. Okay, so di sini kita tengok Samuel dia masih belajar lagi sini. Walaupun tadi dia menduga bahawa anak Isai yang pertama tadi patut diurapi diraja tadi, tapi Tuhan tidak milih kata. Okey, so apa yang nampaknya bagus di luar kan, seperti mana Raja Saul juga tidak selalu bagus di dalam. Jadi kalau kamu baca dalam bab 9 ini, kamu tengok apabila Samuel mengurapi Saul, kata, walaupun Saul itu dipilih Tuhan juga, Saul itu dia kata dia tinggi daripada orang-orang lain. Orang lain berdiri dengan Saul, Raja Saul, dia paras kepala saja, satu kepala tinggi, kau bayangkan. Tetapi badan yang besar lah. Tapi Saul tidak mempunyai hati, tidak mempunyai jiwa yang fokus pada Tuhan. Dia tidak punya kerohanian ataupun kehendak yang ikut kehendak Tuhan. Itu tadi Raja Saul. Okey, so Samuel dia telah situ, dia sudah menduga tadi untuk mengurapikan anak Jesse jadi raja tadi, tapi Tuhan tidak berkenan. Kemudian kalau kita baca, dia panggil seorang kan, selepas tu Isai manggil anaknya lagi, Abinadab yang kedua, lalu menyuruh dia menghadap, tapi Samuel kata bukan lagi dia panggil lagi Isai yang ketiga, depan lagi. Okey, semua tanya saudara lah, dia tidak beritahu sini berapa agak anak Isai di sini kita boleh tahulah bahawa Isai itu mempunyai 7 orang anak dalam senarai sini. Okey, so 7 orang anak lelaki siapa anak lelaki? Yang pertama adalah Eliab, yang kedua Abinadab, yang ketiga Shema, kemudian Nathanael, Rabai, Ozen, dan akhir sekali David. Ada orang kata anak lelaki 8, mungkin mati seorang. Tapi kalau saya baca dalam buku Tawarikh, saya dapat itu saja anak lelaki dia. Kemudian dia ada 2 orang anak perempuan, Isai. Okey, so apabila mereka semua dah lalu, Samuel bertanya kepada Isai, berapa anak tuan? Itu aja kah anak tuan? Bisi sikuk lagi kau ya, ada satu lagi. Mana dia? Dia pergi menggala domba. Kalau itu panggil. Kalau tidak datang, kita tidak boleh duduk. Artinya tak makanlah. Firman dalam buku BM ni dah bagus. Dia kata, suruhlah orang memanggil dia, kerana kita tidak akan makan bersama-sama sebelum dia datang. So, mungkin mereka sama berdiri, tunggu. Kemudian David datang. Apabila David datang, baru dia urapi. So, ayat 12. Oleh itu Isai menyuruh orang memanggil anak bongsunya. Ternyata dia seorang pemuda yang kacak, sehat dan mata bersinar. Tuhan berfirman kepada Samuel, inilah orangnya,
lantikkan dia. So anak yang laki tadi lain semua sudah berdiri lalu. Kemudian David datang. Dia datang saja, Samuel pun dapat gendera pada Tuhan. Tuhan berfirman kepada hati nurani dia, dia kata, inilah orangnya, lantik dia. Siapa buat? Samuel pun mengambil minyak tadi, zaitun, lalu melantikkan David dengan melumuri kepala David ataupun Daud dengan minyak di hadapan semua abang Daud. Ketika itu, Roh Tuhan menguasai Daud dan menyertai dia sejak hari itu. Kemudian Samuel pulang ke Rama. Okey, Samuel pulang ke Rama. Okey. So, apa yang kita belajar kita tengok, walaupun Samuel ni sudah tua, sudah pengjawatan sebagai pengulu, sebagai hakim begitu lama sebagai nabi, kita tengok sini, dia masih belajar mengikutkan kehendak Tuhan. Jadi sebegitu kamu, saudara, kita sebagai bapa ataupun datuk-datuk ni kalau ada cucu, kamu jangan berhenti belajar tau. Kita juga harus belajar. Kita harus mengikut Tuhan. Tidak boleh kata, oh saya sudah tua, saya sudah buat kerja ni, habis itu kamu berhenti situ. Tidak, tidak. Jadi kita kena terus belajar, dan pemimpin juga terus belajar. Kita tidak boleh puas, jangan puas dengan keadaan kedudukan kerohanian kamu pada sekarang ini, yang ada pada kamu saat ini. Kamu juga harus, orang kata, mencari Tuhan dengan lebih dekat lagi. Seek more of God. Seek to be more of man and woman of God, supaya kamu jadi, macam mana orang Melayu cakap ni, jadi manusia yang warak pada Tuhan, woman of God. Macam itu. Jangan kita kata, oh sudah cukup, saya sudah jadi padri, saya sudah tua, cukup cakap ni. Tidak boleh. Kita terus belajar, terus ikut Tuhan. Okey, yang pertama. So yang pertama sekali, penting kita taat kepada Tuhan, obedient sangat penting. Yang kedua, jangan berhenti belajar, harus ikut cakap Tuhan itu sangat penting. Yang ketiga, tengok sini, kita harus membina karakter kita. Ayat 13. Samuel mengambil minyak zaitun lalu melantikkan David dengan melumuran kepada Daud dengan minyak di hadapan semua abang Daud. Ketika itu juga Roh Tuhan menguasai Daud dan menyertai dia sejak hari itu. Kemudian Samuel pulang ke Rama. Okey. Jadi sini semua bagi kita fokus kepada kepada David hari ini. Kenapa? Sebab inilah orang kata pivotal moment ketika Daud ini berubah sini. Okey, saya percaya Daud ni ketika ni dia masih budak remaja saja. Setengah orang kata dia mungkin dalam lingkungan 14, 15 tahun, 16 tahun ketika itu. Boleh jadi itulah sebab dia juga. Tapi apabila kita tengok sini, Tuhan Allah mengurapi dia dengan minyak tadi, Roh Kudus terus ada bersama dia. Bible tidak beritahu kita apa berlaku lepas tu. Tapi saya mungkin dia terus pergi jaga domba yang lagi. Bapa dia suruh jaga domba. Okey. Jadi kita mungkin kamu kena tanya, kenapa Tuhan Allah sudah pilih dia jadi raja, tetapi dia tidak raja ketika itu? Sebab saya beritahu kamu, dia perlu membenarkan dia punya karakter tu. Cultivate the karakter tu sangat penting. Jadi di sinilah kita mula tengok nama Daud ini. Sebelum ni Daud ini tidak terkenal, tidak macam abang-abang dia. Abang-abang dia terkenal, mereka 2-3 sebab mereka tu jadi sedadu, mereka tu biasa berperang, perang. Tapi David ini ketika itu dia belum terkenal lagi. Dan kita tengok sinilah, saya percaya lepas Samuel mengurapi tadi, saya kata lagi, mungkin bapa dia terus suruh dia pergi jaga domba lagi. Tapi kemudian bila abang-abang dia pergi ke perbatasan, orang kata sekarang frontliner lah, pergi perbatasan kan, pergi perang. Apa berlaku? Tengok bapa dia beri pesan pada Daud ini, berpesan pada Daud dalam Samuel 17 ayat 17. Dia kata, Daud, pergi sini, besok kamu bawa bekalan pergi abang kamu, bawa roti, bawa minyak ini, makanan sikit pergi abang kamu, dan tengok apa yang berlaku sana. Kemudian balik begitu saya kata. So David pun pergi sana, dia pergi jumpa abang di sana. Jumpa abang sana. So apa berlaku dalam petikan tu, kita tengok dia dapat membunuhkan Goliat. Okey.
So apabila roh Tuhan sudah ada kepada Raja Daud tadi, bukan Raja Daud, dia belum raja tadi. Roh Tuhan ada pada Raja Daud tadi, dia dirapi dengan minyak, kemudian itu mencerminkan Roh Kudus dia. Roh Tuhan. Apa berlaku? Ya, Roh Kudus memang dia. So apabila Roh Kudus ada dia, Roh Kudus tu tidak ada bersama dengan Raja Saul lagi. Kenapa? Sebab Tuhan sudah reject Raja Saul. Apa sebab Tuhan reject Raja Saul? Sebab Raja Saul tu tidak mendengar perintah Tuhan, tidak ikut arahan Tuhan. Dia disobedient lah, tidak taat. Ya, tidak taat. So apa berlaku? Apabila Roh Kudus tidak ada dia, apabila Roh Kudus tidak ada pada Raja Saul itu selalu sakit. Hidup dia tidak tentram, tidak tenang. So apa berlaku? David ini jadi dia punya penghibur. David ini main kecapi untuk menenangkan Raja Saul ni. Okey, Raja Saul tu. Dia tidak terus dilantikkan untuk menjadi raja ketika itu. So kata dia perlu membinakannya karakter ni tadi. Okey, jadi kalau kita perhatikan kita punya firman Tuhan ni, apa berlaku? Dia tidak dilatih, dia ambil masa kurang-kurang saya fikir dekat 15 tahun baru David ini dilantikkan jadi raja orang Judah. Kemudian dalam masa 5 tahun lagi dia dapat menyatukan Judah dengan Israel tu dan jadi raja mereka. Okey, jadi kalau tengok dekat masa 20 tahun baru jadi raja yang penuh lah. Itu macam orang menaik pangkat tau. Kadang-kadang orang menaik pangkat dalam tentera lah. Dia kata menaik pangkat. Tapi tengok 2 tahun, 3 tahun belum lagi. Walaupun dia sudah lulus, sudah berjaya. Kadang-kadang 3 tahun baru naik macam itu. Itu macam itu. Jadi ini seperti kamu tadi, ini Tuhan akan membina dia punya karakter ni. So itulah yang kita belajar daripada perikan, daripada kehidupan Raja Simeon Daud ini. Dia berikutkan waktu Tuhan. Dia tidak ikut waktu dia sendiri. Kalau kamu tengok waktu orang Israel minta raja dia dalam bab 8 itu, mereka mau segera dapat raja. Tetapi sini kita tengok waktu Tuhan. Jadi itu yang sangat penting bagi kita. So David ini tidak, orang kata dia tidak rush lah. Dia tidak terburu-buru mengejarkan kehendak Tuhan tidur. Dia tunggu saja kehendak Tuhan. Okey. Dan kita tengok sebagai Daud ini juga, dia betul-betul saya kata orang yang mentatikan firman Tuhan. Dan kalau kau baca buku Samuel ni sampai habis bab 1 ni, Samuel pertama ni, kamu tengok dia ni walaupun Raja Saul ketika itu sudah cemburu dengan dia, ingin menganiayakan dia, membunuhkan dia, tapi Raja David ketika itu dia belum jadi raja lagi, dia tetap setia kepada Saul, Raja Saul. Kenapa? Sebab dia ingatkan firman Tuhan. Dia tidak ambil peluang untuk membunuhkan Raja Saul ketika itu. Okey. Jadi saya minta kita saudara supaya kita juga harus membinakan karakter kita, supaya kita terus menyerupaikan Kristus. Kita harus cepat untuk mendengarkan firman Tuhan, mentatikan firman Tuhan tu, dan jangan kita cepat-cepat mengingkari. Kita patut cepat mendengar, cepat mentati, dan lambat mengingkarinya. Biar Tuhan akan bekerja di dalam kita dan kita lakukan kehendak-Nya. Okey, supaya apa? Benar ni penting untuk diikuti oleh generasi-generasi kita yang akan datang nanti. Jadi hidup kita seperti kamu harus boleh mempengaruhi orang yang mengikuti kita ataupun orang yang mengasihi kita. Itu sangat penting. Jadi jangan kita melakukan satu yang bercanggah dengan kehendak Tuhan. Okay? So sekali lagi saya ingatkan kamu daripada kali ini, Samuel ni tadi sebagai bapa bangsa Israel ketika itu, dia ingatkan kita supaya kita harus taat kepada firman Tuhan, obedient. Yang kedua, kita juga jangan jemu belajar. Kita harus sentiasa belajar mendekat ke Tuhan. Dan ketiga, kita harus juga membinakan karakter kita. Amin. Itu sangat penting. Sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa terima kasih Tuhan di atas renungan yang kami perhatikan ini.
di contoh hidup Nabi Samuel ni, yang tidak pernah berhenti belajar dan tetap bergantung pada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kerana Kau telah bekerja melaluinya dan juga melalui David yang ketika muda ketika itu, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, agar Kau juga tolong kami pada hari ini, supaya kami mengetahui bahawa kami memerlukan setiap hari, supaya kami juga boleh jadi alat-Mu dan biar Kau boleh bekerja melalui kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, supaya kami mentaati Engkau dan supaya kami juga sentiasa belajar daripada Engkau dengan firman-Mu, dan supaya kami juga, Tuhan, boleh benarkan kepribadi kami supaya boleh tetap ikut Kau. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini boleh mempengaruhi orang dengan baik, orang yang kami pimpin, Tuhan. Terima kasih, Bapa, sekali syukur padamu. Dalam nama Yesus syukur. Amin. Pengakuan Imam Para Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta syurga dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggalnya. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dengan kuasa Roh Kudus. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikebumikan. Dia turun antara orang yang mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia naik ke surga dan duduk sebelah tangan kanan Bapa. Dia akan kembali menghakimi baik orang masih hidup maupun yang sudah mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persaudaraan orang-orang yang soleh, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Aram kita bersampi ke Iglesia serta ke semua manusia dalam dunia tu. Lalu beri terima kasih ke semua pemanah Allah Ta'ala buat hidup kita. Aram ku ngelu kita bersampi. Allah Ta'ala terima kasih kuasa apa yang kami kita serga. Nuan udah bersemaya dekat ninga sampai kami diminta dalam pengarap. Terima kasih Tuhan, Nuan udah ngatai kerja ku aja Nuan pagi tu nengah nembiak Nuan Reverend Doding. Awak ke benih ditabur oleh Reverend Doding tadi, Tuhan, dekatnya dibuah di mana dalam hidup kami. Awak ke buahnya oleh dikongsi kami engkau bala menjadikan kebukai. Kami megak sampai ke bishop kami, bala pedri kami, Reverend Doding, engkau Reverend Benami, bala leader serta bala ketua Pak MDC. Kami kesidak iaitu tetap teguh dalam pengarap, diberi penemu dalam serta penglihat hati napik penguji lebuh berjalai ke pengawat Nuan maya musim PKP atau juga musim penyakit COVID-19 diberkati megak pengerai serta ruang bilik sidap. Pihak megak Tuhan beri penemu ngau penglandiak ke semua orang tik megai kuasa lalu iring menua tu menua Malaysia engkau semua menua bukai dalam jalan pengurus serta pemain. Awak kemensia tak berbahasa ke Pangandiri lalu ngerja utai tik pulai ke penguntung semua. Tuhan oleh pengasih Tuhan, Tuhan tik mulia tik udah bersemaya dekat ninga ke semua sampai kami tik minta engkau penuh pengarap. Nyak oleh Tuhan begitu kami minta Tuhan ninga lalu engkau pengasih Tuhan gerai meh menua kami Malaysia engkau menua bukai megak Tuhan hari pandemik COVID-19 tiagi ngelekai, tiagi nyeruga di dalam hidup kami manusia. Kami minta Tuhan kami bersampi awak kanuan ngangkat serta ngancur ke penyakit tu hari menua kami serta awak penyakit tu ndak nekul, ndak nanggul penghidup kami. Awak ke kami boleh ngerjap awak kami ngah penuh penglikuan kelebih lagi kami tirindu bergempuruk bak rumah nuan begulai ngau pangandiri. Kami minta Tuhan bersampi ke bala frontliner serta semua sidak bekerja Pak Kementerian Kesihatan, bala polis, bala bomba ngau raban ke bukai. Awak kenuan Tuhan dicampur tangan nyawap sidak yang ngapus lalu jaga kami dari penyakit COVID-19 tu. Beri berkat nuan ngau ke semua kami sebilik kepangan kami serta ngau orang tik diau semak kami. Awak ke kami tak merjau ke pengawak Kristus dalam pemanah ngau pangandiri. Lalu rindu ke diri sama diri maka Kristus tik rindu ke kami. Kelantang lalu gerai ke sidak tindak penyakit ke batu buah
ati ngoroh lebih lagi ke bala ti ndak gerai pengerai beri ke sidaya perangsang pengadang ati lebih nat ke penusah lalu beri ke sidaya pengaga ati tidatai hari selamat nuan dinga ke kami lebih kami ngingat ke sidak ti udah mati arab ke Kristus nitiah ke semayan nuan beri ke kami sama engkau sidak bagi dalam perintah nuan ti meruan belama-lama nya alai anda latih gulai ngobala gereja God Shepherd ngau semua orang suci kami beri diri sampal ngora Kristen kebukai ke dalam penghidup nuan semua apa yang kasih sambut sembahyang kami tegal anak nuan Yesus Kristus ti penebus kami amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di syurga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kehendak melaksanakan di bumi seperti di syurga. Berilah kami pada hari ini makanan kami seharian, ampunkanlah dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang berdosa terhadap kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi selamatkan kami daripada kejahatan, kerana kerajaan, kuasa dan kemuliaan milikmu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Okay, pengumuman. Jadi kita belum tahu lagi bila kita punya PKP ini akan tutup. Ya. Sebab saya tengok tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa penyakit COVID-19 ini sudah turun dengan bagus. Kita ni masih dalam kawasan merah lagi. Ya. Jadi walaupun macam manapun, saya ingatkan saudara, mungkin ada saya percaya apa benda berlaku pada kita ada sebab-sebabnya. Jadi sekarang disebabkan pandemik ini kita tidak boleh ada kebaktian dalam gereja, tidak boleh berkumpul ramai-ramai sebagainya, gerakan kita disekat sebagainya. Tapi saya nak ingatkan saudara, kamu jangan seronok apabila kamu tidak pergi gereja ataupun gerakan disekat tidak kerja sebagainya. Saya nak kamu gunakan peluang ini untuk merapatkan diri kamu dengan Tuhan, mana Tuhanlah kita dengan lebih dekat lagi. Mengasihi Tuhan lebih dalam lagi dengan membacakan firman Tuhan, berdoa di rumah kamu, dan terutama sekali kalau kamu punya anak yang kecil-kecil itu sangat bagus sebab anak-anak kita bila kecil mereka senang kita mempengaruhi, senang kamu didikkan dia. Jadi sendak kita yang jadi orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, benakan mazbah kamu di rumah, family altar. Adakan waktu kamu berdoa, nyanyi lagu, baca firman Tuhan dengan anak-anak kamu. Gunakan waktu ini. Okay? So, walaupun pergerakan kita disekat, dikawal, tapi sebegitu kamu jangan sekatkan firman Tuhan ini. Okay? Firman Tuhan ini terus disebarkan. Jadi kalau kamu tidak boleh sebarkan kepada orang luar, kurang-kurangnya kamu boleh sebarkan kepada anak-anak kamu. Amin. Begitu juga kamu boleh bawa anak kamu dengan lagu-lagu rohani melalui internet, YouTube dan sebagainya. Gunakan peluang ini. Okay. Untuk pemberian ataupun persembahan ke gereja sumbangan, jadi saudara kamu kenal siapa ketua-ketua kamu dekat taman-taman kamu, sudah begitu WhatsApp dulu. Jadi kamu ambil inisiatif sendiri untuk beri sumbangan kamu kepada mereka. Dan kalau itu sumbangan yang khas, contoh macam Thanksgiving ataupun persembahan kamu masuk envelope lah dan tulis apa tujuan tu. Tapi kalau itu open offering saja, boleh beri macam tu sajalah. Okey, payah masuk envelope, tak payah tulis tujuannya. Okey. Dan mereka akan bawa kepada gereja hari Ahad pukul 11 pagi ya. So padri akan tunggu di gereja pukul 11 pagi. Okey. So sendak kamu berat perkara ini. Dengan kamu senang-senang tinggal di rumah, tidak baca firman Tuhan, tidak berdoa. Okay? Saya percaya kita harus bersyukur tahu banyak kemudahan gunakan gadget yang ada pada kita, dan banyak grup-grup selalu beri kita doa firman Tuhan sebagainya. Tapi jangan kamu tengok saja, harus baca, menghayati benda itu. Itu supaya kamu supaya kerohanian kamu boleh bertumbuh. Okey, gunakan waktu ini. Dan yalah, kalau tidak bekerja, gunakan waktu ini untuk kamu merapatkan hubungan kamu dengan anak-anak keluarga kamu, kalau bapa. Ada quality time dengan keluarga kamu. Itu sangat penting. So keluarga kita ini sangat penting. Dan saya nak berdoa untuk keluarga kamu, doa untuk gereja kita ini.
Okey. Dan selain itu, kalau ada orang kita yang betul-betul susah maksud saya mereka sakit ataupun tidak dapat kerja disebabkan di retrenchment ini, kilang tutup sebagainya, majikan ditutup, boleh hubungi gereja lah. Okay. Kita akan berusaha untuk tolong kamu dengan seberapa upaya. Terus begitu kamu tadi, kita kena tetap beri persembahan pada gereja. Okay. Akan beri kamu. Okay. Jadi minta kamu stay at home, stay healthy. Apa lagi? Stay in touch dan jangan sekatkan firman Tuhan ni. Biar firman Tuhan sebar. Kamu boleh diam tapi firman Tuhan harus sebar. Amin. Terima kasih. Doa berkat kita. Semoga Tuhan berberkati dan melihara kamu. Semoga Tuhan berkati dan murah hati kamu, dan semoga Tuhan berkenan pada kamu dan memberi kamu kesejahteraan. Allah Tritri Kudus menjadikan kamu teguh dalam iman dan kasih sayang, melindungi kamu sepanjang masa serta membimbing kamu dalam kebenaran dan damai sejahtera, dan berkat dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus juga pada kamu pada sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, melayani mengasihi Tuhan dalam nama Kristus. Amin.